Oh, kena nak bilang dulu. Dah senang. Dah sunat lah. Warung saya ni. Cuma tadi benar tu. Apa khabar Pak Long? Betul. Saya macam biasa lah. Saya nak minum air ni, boleh buka topeng? Boleh buka. Buka topeng. Nak minum pun nak tak buka. Sini kawasan hijau. Boleh. Sini Pak pun Long, takkan lah. Alhamdulillah. Datuk hijau. Kawasan hijau. Hijau. Tengoklah sawah belakang kita ni hijau. Dengan sawah bendang hijau apa semua tu semuanya clear. Sekarang ni Pak Long warna hijau, warna kita sekali lah sekarang ni. Dan ni kita tak asing lah dengan kala hijau. Tak ada masalah apa. Mak Long ni mana? Maklum tadi pergi ke bendang saya pagi dah balik dah tu. Mak Long satu ke Mak Long dua? Nak maklum Ya. maklum satu tu. Minum Pak Long. Minum dulu. Aduh, panas semua ni. Kita nak sembang apa Pak Long? Dak, saya Datuk kebetulan Datuk mai warung saya ni. Memanglah Datuk duk mai dah, tapi lama dah Datuk tak mai. Pasal duk sibuk sejak saya agung ni kan. Tapi Datuk ingat lagi warung saya ni, cara terima kasih banyaklah. Jadi kebetulan Datuk mai ni. Ya, dia Pak Long bukan sisa agung je tapi ahli parlimen. Ahli parlimen. Daripada dia orang rakyat ni Pak Long. Masih ahli parlimen. Masih. Up naik pangkat setiap sagung lah ni. Jadi kebetulan Datuk tak ada sini. Kemarin ni Datuk, orang kampung ni bila bajet bentang tu. Belanjawan dibentangkan pas semua biasalah. Ya. Orang kampung depa mula sembang yang ni semua kan. Kebetulan Datuk mai, saya buat FB live ni Datuk ni. Ni satu Malaysia boleh tengok kita malam ni. Wah. Jadi asal nanti masa sikit lah Datuk minta dalam setengah jam. Boleh tak? Boleh. Okey. Boleh. Tapi sebelum kita parlimen pun kita habis awal. habis awal. Covid ya. Jadi COVID. dan ni tengah free ni. Ni saya pakai baju Covid ni. Covid. Baju TMB Datuk Samsul Nasrallah bagi. Ini baju sponsor. Baju sponsor. Ini batik buatan Malaysia. Beli sendiri, tak ada orang sponsor. Baik Datuk, apa nama ni? Sambil Datuk minum, Ya. saya tak mau buang masa. Ya. Lagi Datuk nak pergi kenuri kat mana banyak kan? Nak tanya Datuk, tapi sebelum saya nak sentuh bajet tu, minggu lepas, saya tengok berita, TV3. Ya. TV3 jemput apa nama ni, pakar ekonomi, korporat dan ketiga-tiga pakar tu Datuk mengesahkan bahawa GST itu merupakan cukai yang terbaik sekali dan dia banyak membantu negara. Selaku orang yang pernah dicemuh pasal GST, orang panggil mat GST kan Datuk, orang kutuk macam-macam Datuk. Jadi sebelum nak tanya bajet, untuk itu Datuk hari ini setelah orang tahu, apa Datuk nak sampaikan kat mereka? Geng songkok tinggi. GST geng songkok tinggi. Okey. GST ni semua yang nonton FB Live ni ataupun dipanggil FB sekarang ni FB Watch. Kenapa dipanggil FB Watch? Sebab dia sentiasa orang lihat. Bukan pada ketika itu je orang lihat, besok orang boleh tengok, minggu depan boleh tengok. Selagi tidak dibuang daripada rangkaian Pak Long ni, maka dia sentiasa ada. Jadi dipanggil FB Watch. Terima kasih Pak Long jemput saya ni. GST ni adalah cukai yang terbaik dalam dunia dari segi cukai kepenggunaan. Dulu masa muda-muda dulu saya sekolah di New Zealand. Ya. Tahun 86. Datuk dulu sekolah New Zealand betul ya? Ya. Beasiswa kerajaan. Beasiswa kerajaan. Alhamdulillah. Saya ni bukan anak orang kaya, anak penolong getah. Jadi kerajaan bagi beasiswa, tetapi pada tahun 86 itu New Zealand mula GST. New Zealand. Ya, tempat saya belajar tu, dan pada tahun itu apabila saya keluar daripada universiti di luar kedai-kedai, GST dimulakan. Bila masuk universiti belajar, GST diajar. Ya. Jadi saya tahu GST sejak tahun 86 tu yang saya ke depan sikit daripada orang lain. Tapi apabila kita ke depan, kita kena sembih lah malam. Saya ke depan. Kena gerak 18 Pak Long. Masa tu. Aduh. Tapi sekarang ni ini kisah benar. Macam zaman Raja Melaka dulu. Ya. Tiba-tiba Hang Jepat menderaka. Apa kata Sultan kepada bendahara? Ya. Alangkah eloknya kalau Hang Tuah masih hidup. Saya ingat skrip tu tu. Sekarang ni Pak Long nak tahu. Alangkah eloknya kalau GST masih ada. Kenapa Pak Long nak tahu? Sebab
Sebabnya kerajaan sekarang ni kurang duit berpuluh-puluh bilion. Antara 50-60 bilion kurang. Kekurangan. Kalau GST ada, kutipannya 60 bilion GST. Tapi ditolak dengan bayaran balik itu, kutipannya 44 bilion. Jadi dia memberi cukai kepada rakyat semula. Itu penting kan. Itu sebab 174 negara melaksanakan GST dalam dunia. Dunia ni Pak Long ada 194 negara. 170 per 194, 84%, 85% negara dalam dunia yang melaksanakan GST. Yang melaksanakan GST. Ya. 170 Daripada 194. dari 194. Takkanlah salah 170 negara tu. Takkan Lim Guan Eng lebih handal daripada 170 negara. Pak Long nak tahu tak kenapa dia buang? Sebab GST ni peniaga tak boleh nipu Tak cukai. boleh tipu cukai. Sebab tu kutipan tinggi. Ya. SST ni dahlah cukainya 10%, lagi tinggi daripada GST, kutipannya kurang dan peniaga boleh menipu cukai. GST kadarnya 6%, rendah daripada 10. Itu budak tadika pun Budak tahu. tadika pun tahu. Yang kita sokong sangat Lim Guan Eng pada ketika itu naikkan jadi 10, apa pasal? Ya, kita nak cukai yang kurang iaitu 6%. Bukan hanya cukainya lebih rendah, dia lebih telus, dan pada ketika yang sama peniaga tak boleh menipu cukai. Tapi masa tu Datuk dah explain dah. Siapa orang tak percaya juga masa tu. Sebab kena spin Pak Long. Kena spin lah Kena masa spin tu. Pak Long. Spin Wah, oleh ya PH Allah. masa tu kuat sangat. Kuat sangat ya. Kuat sangat. Sekarang ni kalau kita tanya Kementerian Kewangan, wah, tanya menterinya ke, tanya siapa ke, serupa macam tadi lah. Yalah. Alangkah Alangkah eloknya eloknya. Kalau jika Hong Hang Kong Tuah masih masih ada. hidup. Okey dah tu tak apalah itu. Tapi adakah kita akan kembali pada GST? Ini terpulang kepada suasana ekonomi. Mungkin sekarang ini belum masanya lagi, tapi apabila sesuai, COVID dah tidak ada, orang dapat pekerjaan balik misalnya, kemungkinan lah. Kemungkinan. Itu. Yang pastinya banyak pakar ekonomi telah mengesahkan GST itu sebenarnya satu sistem yang terbaik yang sepatutnya dilakukan. Ya, Dan tu betul. semua orang akui dah ni. Okey. Datuk pergi mana pun orang tak budah dah ni. Dah ni Datuk nak kata sama dengan Siti Nurhaliza tu tak tahulah, tapi sama popular dah ni. Saya duk tengok dalam YouTube. Pasal GST. Lagu baru dia apa? Kau Ada, akan jadi bidadariku. lebih kurang macam tu lah. Bidadariku di surga. Okey Lebih lah. kurang itulah. Okey Datuk, nak tanya pasal hak bajet ni. Ya. Pasal orang kampung ni bila sentuh pasal bajet Datuk. Pisang ni Pisang ni boleh makan Datuk. Masak dah ini semua. bukan plastik kan? Bukan pisang plastik Datuk, pisang betul. Selalu kalau buat set-set macam ni dia letak plastik. Warung betul Datuk. Tengok itu daun padi goyang. Datuk boleh makan. Okey Datuk, sambil Datuk makan ni, saya nak tanya juga lah. Cuma sebelum tu, ada juga yang mereka beritahu saya kan. Mereka kata, kalau hak dulu kutuk Datuk tu, mereka minta maaf. Jadi Datuk maaf. Saya maafkan. Maafkan semua lah. Okey, selesai masalah tu. Tiada dosa antara kita. Tak ada dosa. Okey Datuk, bajet ni, orang kampung ni, hang sebutlah berapa ratus bilion, dia bukan tahu bilion banyak mana, dia tak tahu. Dia nak tahu apa dia dapat. Cuma sebelum tu, saya ikuti juga pembentangan bajet tu. Ya. Ada 2 poin syarat yang diberikan oleh UMNO, Datuk Syekh Agung UMNO sekarang. Ya. UMNO ada bagi syarat untuk menyokong bajet itu, satunya ialah pengeluaran KWSP akaun 1 Ya. dan juga moratorium supaya disambung. Dan bila kita tengok dua-dua syarat yang dikenakan oleh UMNO itu dipertimbangkan dan diluluskan, walaupun tak 100% ikut apa, tapi diluluskan sebagai Sesat Agung UMNO. Apa Datuk dah sentuh sikit bab tu? Kita menjumpa dengan Menteri Kewangan ni. Saya jadi kepala lah. Lepas itu Dr. Zamri Kadir, Sambil kira bekas Menteri Besar Perak. Besar Perak. Dr. Ashraf Wajdi, Ketua Pemuda UMNO. Kemudian Tan Sri Noh Omar, bekas Menteri beberapa kementerian. Dan saya lah menghadap Menteri Kewangan, menghadap Ketua Siusaha Perbendaraan, menghadap Pengarah Belanjawan Negara Saudara Johan, Ketua Siusaha Perbendaraan Datuk Asri nama dia, pegawai ramai belakang. Kita bawa 140 cadangan ke? 140 140 cadangan. cadangan.
dua yang utama yang Pak Long sebut tadi lah. Ah. Dua yang utama. Dan alhamdulillah dilulus walaupun tidak dilulus sebagaimana kehendak kita lah. Tadi apa ni saya ingin maklumkan kami diberi taklimat oleh Menteri Kewangan, Oh, ahli-ahli parlimen. bila tu? Petang tadi. Petang tadi. Oh. Ni malam kan? Minum. Minum dulu. Okey. Sambung. Akaun satu ni boleh dikeluar 400,000 orang. Jadi saya pun berdiri. Datuk Menteri, Datuk Seri Menteri saya kata, boleh tak angkanya ditambah daripada 400,000 orang yang dapat jadi 1 juta lebih ke? Dia kata dia akan pertimbangkan. Jadi orang-orang yang dibuang kerja dan orang-orang yang terjejas akan ditambah bilangannya. Tambah bilangannya. Sebab dikeluarkan itu RM500 selama 12 bulan jadi RM6,000. 6,000. Pada ketika yang sama, akaun 2 pun boleh keluar. Boleh pula. Yang I lestari itu. Serupa juga RM500 selama 12 bulan, jumlahnya RM6,000. 6,000. Saya tanya Timbalan Menteri, Okey. kalau dua-dua, akaun 1, akaun 2 boleh keluar sekali? Dia kata boleh. Boleh. Berarti dalam kataan orang tu dapat 500 akaun 1, 500 akaun 2 jadi 1,000. 12 bulan, 12,000. Kita minta 10, dia bagi 12. Cuma yang mereka nak ialah sedebuk 10,000 ke 12,000. Itu yang mereka nak. Nak beli apa kan ya. Asal jangan nikah satu lagi kot lah Pak Long. Cuma ada juga Dia guna untuk belanja lah, belanja untuk anak sekolah, nikah belanja. seorang lagi tak cukup lagi dia tahu. Kalau nak nikah pun tak cukup. Tapi kalau kahwin ramai-ramai, 5,000 cukup. Dah ada Di juga. kawasan saya dia ada nikah ramai-ramai. Disediakan oleh jawatankuasa. Oh, yang perkahwinan seorang ramai tu. ramai. Yang tu cukup lah. Cukup 3,400 kawasan saya cukup menikah. Anak darah ke janda tu? Anak darah. Itu diusahakan oleh Persatuan Imam dan Bilal Daerah Pontian. Kawasan tu. Kawasan saya, kawasan lain tak ada. Mana ada orang nikah 3,400, 30,000 je lah. Maknanya siapa nak nikah mudah di Pontian. Boleh macam tu. Kita tadi tak jawab apa sebenarnya. KWSP kawasan tu. KWSP satu. Dah ada yang kata bilangannya dikecilkan. Dulu tu ramai. Tapi hak baru ni diumum hanya berapa ratus ribu. 400,000 tu yang tadi saya minta, boleh tak minta 1 juta lebih. Dia kata dia akan timbangkan. Kemudian yang dah keluarkan akaun 2 tu hampir 5 juta orang. Yang sudah hampir keluar. yang keluar dah tu. Lepas itu apabila kita tanya dia, yang mereka nak ialah duit itu sekarang. Dia pun akan timbangkan semula. Itu kan jadi pertimbangan Dia dia. akan timbang. Okey Datuk. Datuk sebagai Hari ini hari apa kalau? Hari ni Isnin. Isnin. Besok Bosku akan berucap. hari Selasa. Besok Bosku akan berucap. 1.5 jam. Kenapa Bosku akan berucap? Kerana beliau baru dilantik jadi pengerusi BNBBC. BNBBC. Ni orang Backbenchers Club. Backbenchers Club. orang Backbenchers ni kampung apa? kan? UMNO dan BN ada 43 orang ahli parlimen. Okey. 20 jadi menteri dan timbalan. 20 menteri dan timbalan. Ada 23 tak jadi. Tak jadi. Menteri dan timbalan. Okey. Datuk Najib jadi kepala 23 orang. Tu orang kampung faham tu. Backbenchers tu apa? Itu. Badan serta. Yang menteri dengan timbalan ni dipanggil front bench. Front bench. Yang itu backbench. Backbencher. Barisan depan, barisan belakang. So Datuk Najib. Tapi kadang-kadang yang barisan belakang ni lagi outspoken daripada barisan depan. Lagi sacan pada barisan depan. Itu. Pengalaman lepas-lepas, Yalah. bekas Perdana Menteri, bekas timbalan Perdana Menteri macam Datuk Yalah. Seri Zahid, ya. Bekas Menteri Kewangan macam Tengku Razali. Saya pun ada juga bekas-bekas dulu. 3 timbalan menteri. 3 timbalan menteri. Ya. Yang Jadi, pertama, Menteri Parti. Lupa. JPM, JPM. Jabatan Perdana Menteri, waktu Timbalan Menteri Kewangan, Timbalan Menteri Keuangan. waktu Timbalan Menteri Miti. Perdagangan Antarabangsa Ya. Industri. Sebelum tu Susah Politik Menteri Pembangunan Usahawan. Jadi 4 kementerian tu. Okey. Datuk sentuh tadi bekas Timbalan Menteri Keuangan. Ya. Saya tertarik dalam tu. Sebagai Okey. bekas Timbalan Menteri Keuangan, Datuk melalui dan terlibat secara langsung Ya. dalam penyediaan bajet di zaman BN, di zaman PH tak terlibat tapi masih menjadi ahli parlimen ketika itu, dan sekarang ini PN. Dalam 3 generasi zaman itu tu, Apa beza?
Datuk tengok macam mana pengalaman Datuk? Pak Long nak tahu apa besok? Besok. Dulu mana ada COVID, Pak Long? Sekarang ni COVID. Jadi ini yang jadi masalah. Jadi banyak belanja bantuan COVID. Dan sebagai contoh antara bantuan yang orang kampung dapat, dulu dipanggil BRIM. BRIM. Datuk Najib lah start. Barisan Nasional start BRIM. BRIM. Kemudian BRIM ni tukar BASAP. BSH. Tahun depan ditukar nama lagi. BPR. Badan Pencegah Rasuah. Pasal dulu dia pakai tak dedak. Bila dia pakai dedak, kena ada pencegah rasuah. Iaitu bantuan prihatin rakyat. Ya, yang betulnya bantuan prihatin rakyat. Siapa-siapa yang isteri dan suami pendapatan 2,500 ke bawah, masa BSH 2,000 ke bawah. Okay. Ini kerajaan ni naikkan jadi 2,500. Jadi lagi bagus lah. Lagi bagus, pendapatan 2,500 ke bawah, anak lebih daripada 2 orang. Okay. 2 orang dan lebih. 2 orang dan dapat lebih. RM1,800. 1,800. Tengok orang kampung, RM1,800. 1,800. BPR. Okay. Lepas tu yang mana ada anak seorang, 1,200. 1,200. Lepas tu adalah dia punya tak hafal lah Pak Long. Banyak dalam kepala angka-angka ni. Saya lagi tak ingat lah. Tapi kalau orang kampung, mana orang kampung ada anak seorang? Orang kampung berenyut. Pak Long nak tahu kenapa orang kampung anak ramai? Saya mana tahu. Lampu tutup awal. Dulu tak ada apa. Mana ada, jadi Nak tengok Astro pun tak ada. Kan? jadi kita menambah zuriat. Itu orang kampung mana ada anak seorang. Jadi mereka ni termasuk kumpulan 1,800 dah ramai. Yalah. Itu. Lagipun dulu ni, Zin kadang bocor Datuk bila hujan lebat, hujan tempias sejuk. Sejuk. Bila sejuk tu. Jadi ramai lah. Dalam keliling sawah lagi sejuk, air penuh keliling. Okey, Datuk, lagi satu saya nak tanya. Banyak ni kebetulan saya share orang kampung berkata tengok ni. Ni satu benda saya tengok ni. Orang kampung semua tengok. Okey Datuk, lah ni problemnya bila Datuk sebut COVID tadi ni. Sebab di musim COVID-19 ni kita tak dapat pastikan pendapatan negara terjejas dan menurun. Ya. Tetapi dalam nak menangani COVID ini, kerajaan perlukan wang dan dana yang banyak. Ya. Jadi dalam kita nak menghadapi yang kita tak tahu COVID ni lama mana lagi. So macam mana negara nak berhadapan dengan situasi ni Datuk? Kalau ianya berpanjangan. Aduh, kita sekarang ni merancang untuk setahun depan. Itu belanjawan. Bulan 1 ni kita akan merancang untuk 5 tahun ke hadapan. Itu rancangan Malaysia ke-12. Macam Malaysia ke-12. Banyak lagi lah pengumuman-pengumuman. Okay. Tapi kalau nak cerita tentang pengumuman belanjawan ni, kita boleh tengok siapa-siapa yang minat tengok laman web. Yalah. Laman web mana? www.treasury .gov.my. .gov.my kena tulis. Pak Long nak tahu treasury tu apa? Perbendaharaan. Jadi www.treasury.gov itu government tu kerajaan. MY itu Malaysia. Jadi Pak Long, Mak Long di luar sana ya, suruh anak buka lah. Suruh anak ke cucu ke? Buka. Boleh tengok semua. Boleh tengok semua. Okay. Satu persatu keluar apa itu subsidi padi, apa itu daripada 150 juta jadi 300 juta bantuan harga siling getah. Naik. 150 jadi Getah 150 naik 300 juta. 300 juta. Ni yang menoreh itu menoreh getah. Nelayan. Masa PH kita mula-mula Datuk Najib bagi 300. Lepas tu masa PH dia potong jadi 200. Waktu kita bantai-bantai dia jadi 200,5. Sekarang ini kembali kepada 300. Maknanya dulu BM buat sebulan. Betul lah. Cantik lah. Lepas tu masa Datuk Najib, BRIM tu dia janji 2,000 kalau menang. Tapi kerajaan sekarang ni bagi 1,800. Dah hampir lah tu. Dah hampir. Itu dia. Salah yang BM buat juga. Ada orang kata, kenapa puji sangat bajet ni? Itu dia. Awak tak puji, kami ahli parlimen yang menyokong Perikatan Nasional. Dalam 113 itu
UMNO yang paling ramai, Pak Long. Jangan lupa tu. Ada lagi orang kampung tak tahu ramai tu jumlah banyak mana. 43. 43. Penyumbang terbesar dalam kerajaan Perikatan Nasional. Ya. PPBM 6. Dia jadi Perdana Menteri. Walaupun dia ada 6 kursi kan. 6 kursi. Dulu PPBM menang 13. Menang 13 PPBM bersatu ni. Lepas tu dia kalah di Tanjung Piai, tinggal 12. Lepas tu lari 6 ke Pejuang. Lari ke Pejuang. Tinggal 6. Tinggal 6. Jadi PPBM 6, dia jadi Perdana Menteri. Alhamdulillah. Kita ni 43 Pak. Bila Datuk perincikan macam tu, baru sedar 6 ahli parlimen PPBM ni. Ya. Perdana Menteri. Tapi dia beruntung lah. Alhamdulillah. Itu sebab dia bagi kita banyak menteri kanan dan sebagainya. Dia macam. Cuma PPBM ni dia beruntung 2 kali. Dah lah dia 6 dapat jadi Perdana Menteri. Lepas tu ada tambahan 10. Daripada geng-geng PKR. Lepas tu dia ada 15 pula orang-orang kita yang berpindah. Saya sedih nak menyebut melompat Pak Long. Saya sebut berpindah lah. Berpindah. Tapi orang kampung dia sinonim melompat. Sebut pindah dia tak faham lagi. Akhirnya mereka ada 31. Yang UMNO ni 43 ya. Kemudian UMNO ni sepatutnya 43 campur 15 lah. Iyalah. 43 campur 15. 43 dengan 15. 58. 58 dekat dengan 60 Pak Long. 60. PPBM 6, kita 60 Pak Long. 60. Kita kanan-kanan. Tapi timbalan Perdana Menteri pun tak dapat. Tak. Timbalan Perdana Menteri pun tak ada. Minum. Allah. Sejuk kan sikit. Ada sejuk. Sejuk kan, minum dulu. Kena tegur sikit-sikit lah. Ya lah, of course. Takkan kita bendul. Tak boleh juga. Boleh. Tak boleh juga. Jadi, saya nak beritahu kawan-kawan. Besok saya berucap, Pak Long. Besok? Pak Long nak tahu apa yang saya akan berucap. Saya kata saya akan sokong bajet ini. Orang pun akan tepuk lah. Macam tu lah parlimen. Ini mesti penjilat kan kata. Tapi Pak Long, itu perkataan pertama saya akan sokong bajet. Tapi saya sebut saya akan sokong bajet ini dengan bersyarat. Itu meja tak tepuk dah tu. Moratorium mesti sebagaimana yang harapnya yang kita nak. Contoh moratorium tu apa benda tu? Apa Long? Explain. Moratorium ini ialah orang kampung nak sebut pun terkenal juga. Maklum orang kampung tahu dia kata apa? Dia kata moratorium apa tak tahu lah. Orang kampung ni payah tahu. Pinjaman yang ditangguhkan pembayarannya. Pinjam bank, pinjaman kereta, beli rumah, pinjamlah bank. Ditangguhkan pembayaran ketika semua rakyat susah ni. Jadi saya akan tegaskan bahawa kita menyokong harapnya syaratnya begini. Dan kita harap, saya cakap dengan Menteri Kewangan ni Pak Long ni cakap betul ni. Menteri Kewangan depan pegawainya. Saya kata Datuk Seri Menteri, apa kata pada tahun ini kita berjiwa besar, lulus kita punya bajet ini dengan pindaan. Pak Long nak tahu tak? Sejak saya seumuran saya ingat ni, bajet ni lulus, tak ada sepatah pun dipindah perkataan. Tak ada sepatah. Jadi kali ini kita harap Menteri Kewangan akan bangun. Saya dengan ini mencadangkan agar bajet ini diluluskan dengan pindaan 10 perkara berikut. Macam menarik. Itu. Wah. Ini baru. Ini baru dah. Apa orang kampung sebut? Yang sedap apa? Yang orang ni baru Okey. Jadi saya ingin mengesyorkan besok gitu. Kita lulus bajet ini dengan pindaan berikut. Termasuklah moratorium tadi ni. Termasuklah KWSP tadi tu. KWSP tu. Dan termasuklah benda lain lah yang kita fikir sesuai. KWSP tu dipotong sikit sangat. Jumlah dia tambah sikit. Sasaran itu kena besarkan sikit. Lepas makna tu lah. Ya, cuma masalahnya Pak Long orang kita ni sikit dia punya dalam bajet tu. Dalam KWSP tu sikit. Itu pun masalah juga. Orang Kadang Melayu. dia asyik nak buat keluar. Dia tak tahu tinggal berapa KWSP dia apa dia dah. Orang Melayu kita ni Pak Long. Tapi kalau orang lain tu dia yang berjuta pun dalam KWSP. Betul. Orang kita ni ada yang 5,000 je pun.
Kalau 5,000 Kalau 5,000 nak untuk kat sana. macam mana nak keluar 10? Belum. Itu pun kena ambil kira juga. Jadi, kita flat. kita cadang supaya ikut peratusan misalnya. Berpandu kepada simpanan dia. Peratusan berpandu kepada simpanan dia. Simpanan dia ada banyak mana, logik lah kan. Katakanlah 20% misalnya. Kalau dia ada simpanan 10,000, 20% boleh keluar 2,000 kan? 2,000. Kalau dia ada cuma 5,000 je, 20% berapa? Nazari? Ya. Berapa 20% pada 5,000? 1,000. 1,000. Dia betul? Betul. Dia duduk buat puan lah tadi, daripada tadi dia duduk kat situ. Tak tahu dia buat puan lah duduk sama. Orang suruh minum sini, dia tak mau. Dia ambil minum sama lah. Goreng mi. Boleh. Okey, pisang ketul tak Okey, habis. dia tak habis. Okey, sambil makan pisang. Okey. Lagi satu, saya baca... Balong ni ada banyak masa kan dengan saya ni? Ada banyak masa. Saya takut Datuk tak nak masa. Tu Okey. saya nak percepatkan. Okey. Kan, Baik. tumpang lintas. Lalu Datuk boleh main sini. Ya. Cuma betul lah kami orang kampung. Walaupun sini bukan kawasan Datuk selalu turun tengok kami. Yang tu thank you very much sir. Susah Agong, brother. Setiap Selangor brother. Satu Malaysia boleh turun. Kalau nama jawatan setiausaha je, kita dah gila. Ya, tak kira. Dia ada Agong sebelah setiausaha. Cuma tak ampun tuanku lah. Okey, Datuk. Saya baca paper. Tengku Zafrul dalam temu bual akhbar urusan Malaysia 4 November. 4 November, 3 hari lepas ni. Ya. Tengku Zafrul, saya ingat lagi ada soalan berkenaan dengan kemampuan ekonomi negara kita dan pembendaraan negara dalam menangani COVID-19 yang tak tahu berapa panjang lagi. Yang menariknya, Tengku Zafrul kata kita ada krisis ekonomi. Kita bukan ada krisis keuangan. Keuangan negara, Tengku Zafrul beritahu cukup untuk kita menguruskan hal-hal walaupun dalam tempoh kita COVID-19. Soalan Cukup kalau berhutang. Aduh, Allah Pak Long. cukup kalau hutang. Cukup kalau berhutang. Dan kita dah naikkan syarat hutang kita ni 55% daripada KDNK. Okey. Apa benda lah? KDNK ni Explain. Explain. Itu sejam lagi, sejam lagi. Kalau KDNK lah, maklum kat kampung dia kata lengoh ni, kenapa minyak angin, dia tak faham. Daripada kekayaan negara tu 55% sepatutnya berhutang itu tak boleh lebih lah. Tapi sekarang ini kita naikkan jadi 60%. Jadi ada lebih 5% itu hutang Pak Long. Okey. Hutang yang ditambah daripada 55, hutang yang ditambah daripada RM55 daripada 100, Daripada satu. naik jadi RM60 daripada 100. Jadi RM55 pada 100, 55%. 55%. Sebelum ni hutang tak boleh lebih daripada RM55 pada RM100. Sebelum ni. Sebelum ni. Tapi zaman Covid dan tidak ada GST ni kerana dibuang oleh Lim Guan Eng, Okey. GST, GST. maka hutang itu kena naikkan daripada RM55 pada RM100 kepada RM60 daripada 100. 60%. Jadi adalah lebih RM5. Sebab di musim Covid ni, kita musim pun income kurang. Lim Guan Eng buang GST. Tapi saya, satu perkara lah yang penting yang saya sebut. Menteri Kewangan ni dia tak tahu politik sangat. Dia Yalah dia. jadi dia buat kerja tu luruh ni, luruh. Yang saya puji dia kelurusan Menteri Kewangan Tengku Zafrul ni. Dia umur 40 lebih ya Pak Long. Umur muda ah. Saya 50 lebih. Oh. Pak Long? Saya tua pada Datuk 3 tahun. Itu sebab saya panggil Pak Long. Bagi Pak Long. Kita panggil Dek Long. Okey. Dia ni dia daripada bank kan ya. Dia dulu CEO CIMB apa semua. Dan dia bagus lah, dia dengar cakap, dia dengar maklum balas orang. Dia bagus tentang bab itu dan dia mengatur keuangan negara dengan baik. Mudah-mudahan lah kita doakan agar dia boleh mengatur keuangan dan dapat jumlah-jumlah. So far Tengku Zafrul ni dia rasional dan terbuka. Yang menariknya Pak Long, Ah. tahun 2020 ni kita ada semacam dua bajet. Okey. Satu bajet kerajaan lepas. Okey. Kerajaan apa Pak Long lupa. Kerajaan lepas. PH apa di kerajaan? Jika tuan pergi memancing, jangan lupa membawa umpan. Jika tak mau kena kencing, jangan sokong Pakatan Harapan. Satu satu Malaysia. PH. Bajet PH satu lagi semacam ada bajet prihatin, penjana, macam-macam lah. Ya betul. Itu dia kon 300 bilion juga Pak Long. Dan untuk tahun depan ni 322 bilion.
322,000 juta. 1000 juta. 1000 juta tu 322 kali. 1 juta banyak kan? Tak pernah tengok. 100 juta banyak. Banyak. 1000 juta 1000 ni juta. 1 bilion. 1 bilion. 1000 juta ni ada 322 kali. Jadilah dia 322 bilion untuk tahun depan ya. Jadi sementara bajet yang tahun 2020 tu jalan, tiba-tiba kena Covid, kerajaan ini tambah penjana, tambah apa lagi dipanggil itu prihatin. Sebelum ni yang dapat BSH dapat 1,600. 1,600. Okey. Dah lupa ke belum? Setengah orang pun lupa. Lepas tu habis 1,600 tambah lagi 1,000 ringgit. Tahun depan tambah lagi 1,800. Tahun depan. Itu belum lagi BSH yang diterima. Banyak tu Pak Long. BPR lagi. BPR banyak tu kan Banyak. Jadi kita bersyukur atas jalan itu. Dan tidak sia-sia 43 ahli parlimen UMNO dan Barisan Nasional menyokong kerajaan. Tidak sia-sia. So rakyat akan dapat manfaat hasil daripada 43 ahli parlimen UMNO yang menyokong. Akhirnya rakyat akan dapat manfaat daripada bajet. Dan cadangan yang beratur-atur kami cadangkan itu antara contoh memastikan peluang pekerjaan. Dan apa keputusan untuk tahun depan? Keputusannya ialah nak dicari 500,000 peluang pekerjaan baru. Ya. Itu. Lepas itu kita juga mencadangkan supaya yang mana graduan-graduan tak dapat kerja ni ambil jadi kontrak dulu Pak Long. Peluang kerja ni kena tulis dia tu. 500,000 Pasal setahun depan. Orang kampung. Ya. Tidak orang kampung tak tahu. Itu 500,000 tahun depan dah. tahun depan. 500,000 kerja. Di Panggilan Minum saya akan beritahu. Ya. Kemudian satu lagi perkara, iaitu memberi peluang kontrak kerja dengan swasta dan juga peluang kontrak kerja dengan kerajaan. Kontrak dululah sebelum ditetapkan. Sebelum ditetapkan. Bagi kontrak. Okey, baik. Selain daripada itu subsidi upah dan sebagainya diteruskan macam biasa sebagaimana yang telah dibuat untuk COVID. Macam-macam telah dibuat. Alhamdulillah syukur. Alhamdulillah. Ya. Datuk, apa nama saya tahu lagi Datuk nak pergi Kenuri mau ada lagi tadi PA Datuk Abang Aziz tadi ni. Cuma sebelum tu sebagai setiausaha agung UMNO. Datuk kalau firasat Datuk lah. Pilihan raya ni bila orang kampung duk tanya bila pilihan raya umum ni kita buat lagi dia senang. Cuma dia Pak Long nak tahu tak kenapa kita perlu ada pilihan raya segera? Sebab kerajaan ini walaupun bagus macam ni, kerusinya cuma 113. Yang belah sana tu 109. Sikit sangat. Alamak Pak Long, sikit betul. Dia tak stabil. Tak stabil. Jadi kita kena ada pilihan raya untuk dapat misalnya 150 kerusi. Barulah gagah jalan tu Pak Long. Ini jalan pun lemah laya. 3 orang lagi kerajaan jatuh. Tak, sebenarnya orang kampung pun dia pun memang nak PRU ni Datuk. Cuma COVID ni tak tahu bila itu. Jadi kalau ikut nak orang kampung nak esok pun dia mau dah pilihan raya. Datuk Seri Zahid telah menyebutkan dalam kita punya Datuk Seri Zahid ni Presiden UMNO yang telah menyatakan dalam dia punya kenyataan akhbar kita hendaklah adakan pilihan raya umum sesegera yang boleh apabila COVID sudah diturunkan ke tahap minima. Minima ni sekarang ni maknanya 4 angka ke 3 angka ke 2 angka dalam minima. Mungkin 2 angka. 2 angka kira minima lah. Itu sebab ada PKPB ni bagus lah. Cuma Datuk, saya baca soal di negara-negara lain COVID-19 tapi mereka pilihan raya juga. Mereka beratur penjarakan sosial macam biasa. Baru ni di Amerika pun pilihan raya musim COVID. Kenapa di sana boleh kita tak boleh buat? Bukan hanya di Amerika, di Korea Selatan dah malah selesai masa COVID. Singapura betul-betul sebelah kita ni masa COVID. Tempat saya ngaji dulu New Zealand masa COVID. Selesai dah. Lepas tu ni Myanmar dalam proses masa COVID. Amerika Syarikat tu tak hari dalam TV dah. Dah tahu dah selesai dah. Ya, masa COVID juga boleh dia pun. Kita kena ada SOP yang ketat lah. Kita pertingkatkan SOP tu. Contoh
Kalau Pak Long dulu ceramah depan orang ramai, Mas nak makan? kita ceramah sekarang macam ni je. FB Watch. FB Watch. Ya, Ceramah FB juga. ceramah. Ceramah juga. Silap lagi ramai orang tengok kita malam ni. Daripada kita ceramah yang ada 300 kursi ya. Yang ni saya silap malam ni 3,000. 30,000 30,000 mungkin. 30,000 boleh. Jadi SOP begitu. Lepas itu apabila hari mengundi itu kita banyakkan saluran. Jadi barisan tu tak panjang. Tak panjang. Sekolah tu ada 2 blok 4 tingkat. Jadikan 8 saluran. Jadikan 8 saluran. Ya. Blok 1. Saluran 1 yang bawah sekali sebab orang tua. Saluran 2 blok B ya. Yang muda-muda umur 20-an 30-an pergi naik tingkat 4. Contoh. Semua boleh dibuat. Sebab saya tengok SOP ni semua boleh dipindah. betul. Yang tak boleh dipindah Quran je Pak Long. Quran je, yang lain semua manusia buat. Ya. Sebab saya tengok dalam TV dia tu, masa orang kampung saya kata biding lawan dengan terang. Biding. Biding. Orang kampung dia kata tu biding lawan dengan terang, dia kata duk sibuk biding dengan terang. Pak Long biding nak terung lah ni ekonomi teruk. Betul dia tahu. Sebelum ekonomi kita jatuh lagi, sebelum yalah. banyak isu macam-macam, turun je Covid ni kita pilihan raya lah Pak Long. Turun ni saya ingat boleh buat lah. Kalau tidak diumum bubar Pak Long, kita pakat sama-sama ronding lah. Covid turun je minimal, kita minta pilihan raya supaya kerajaan ni stabil. So lah ni kita doakan Covid turun. Ya. Sejurus turun tu kita boleh lah. Doa tu kena doa Pak Long. Tapi mask kena pakai. Mask kena pakai. Tak pakai ni 1,000 dia tu. Hari tu saya bantu Hayat lambat pakai je. Kena ada 1,000. Satu lagi Pak Long, kalau tak pakai mask, kalah pilihan raya. Kalah pilihan raya. Contoh macam Trump. Trump tak pakai mask dah kalah pilihan raya. Tunggin. Yang Biden tu, dia sentiasa pakai mask, dia menang pilihan raya. Okey. Sebelum ni, Datuk tambah yang tadi manis kata tu. Nak tahu? Kurangkan manis dalam minuman, tambahkan manis dalam senyuman. Sebelum Datuk pergi Nuri tu, last ni nak tanya. Nasihat Datuk, sebab kita tak mau dah dulu pengundi kita kena tipu kan. Masa PIU 14. Kita mudah sangat terhasut, mudah sangat termakan dengan janji-janji palsu untuk pilihan raya akan datang. Orang kita kata pilihan raya nak main, PIU 15. Jadi sebagai panduan kepada pengundi dan nasihat kepada pengundi, Datuk sila apa tips yang sepatutnya dinilai sebelum membuat keputusan? Kita ni jangan emosi, kita kena ada fakta Pak Long. Kalau mereka kata nak hapuskan tol, boleh ke? Kalau mereka kata minyak RM1.50 ketika itu, banyak turun masa kita. Lepas itu PT-PTN nak hapus, betul ke? Tapi kita bagi moratorium untuk PT-PTN semua ni, kita yang bagi. Jadi janji-janji itu hendaklah dinilai dengan fikiran yang tepat. Kalau kita tak berapa tahu, maka kita tanya orang yang tahu. Kita tengok FB Watch banyak saluran Barisan Nasional, saluran UMNO. Tengok. Jangan nak tengok. Jangan tengok yang bab DAP ke, PKR ke, PAN ke. Nanti kepala pening sebab dia orang janji tak tunai. Bila janji tak tunai, dia orang menang. Apabila dia orang menang, kita kena bantai, kita kena teruk, kita terseksa 22 bulan. Allah dah izin kita menang balik. Kita menang balik sebab Perdana Menteri mereka letak jawatan. Kalau Perdana Menteri Tun Mahathir itu tak letak jawatan, mereka masih lagi kot. Masih lagi. Tapi ini semua kerja Allah SWT. Jangan berbohong kepada orang ramai. Pengajaran ni hikmah kepada semua orang. Janji jangan dicapati. Mereka berjanji tapi tidak tunai janji-janji. Janji ni yang dicapati itu jadi macam tu. 10 janji 100 hari, tidak ada satu pun yang ditunaikan. Yang ditunaikan 100% janji 10 itu. Di antara yang mereka hapuskan GST itu antaranya. Tetapi diganti dengan 7-8 cukai yang lain. Hapus GST 6%, dibuat SST 10%. Menambah beban. Jadi kita kena hati-hati tentang perkara itu. Untuk pilihan raya akan datang. Saya rasa kita ada siri lain untuk pilihan raya ni Pak Long. Mesti cukup sekadar itu. Cukup sekadar itu. Okey. Sikit.
Pak Long nak tahu kenapa kena balik? Kena sedia ucapan. Enggak tahu macam mana. Besok saya kena ucap. Tadi Mak Long Leha di hujung mendang tu dia kata bagi perkembangan sikit perkembangan MN last minute. Last. Muafakat nasional. Soalan last. Soalan last sikit. Kita telah bertelagah 60 tahun lebih. 60 tahun lebih. Bodoh Pak Long. Ni kerja bodoh ni. Kerja bodoh. Bodoh pihak. Kalau bodoh pihak. Bodoh pihak. Kalau orang Jawa cakap goblok. Goblok. Ya. Kalau orang Banjar kata bungol. Bungol. Ikam ni bungol. Bungol. Kerana kita bergaduh sama-sama Islam. Lepas itu pada 9 Februari 2018 yang menang 121 kursi, lebih ramai orang bukan Islam daripada Islam. Ya. Kerana orang Islam gaduh sama sendiri. Dan daripada 121 kursi itu Pak Long, ada 32 kursi kalau dicampur undi PAS dengan undi BN, tak kalah 32 kursi itu. Tak kalah. Bayangkan mereka menang 121, kita tolak 32, confirm mereka tak jadi kerajaan. Confirm kita yang jadi kerajaan. Jadi jangan ulangi kesilapan itu. Berpadulah antara UMNO dan PAS. Ya, insyaAllah kita boleh memerintah dengan baik negara kita ini. Terima kasih banyak Datuk Ahmad Dan Batal. kawan-kawan bersatu tu, Yang bersatu ialah, ialah kawan. Kawan. Itu je lah yang saya nak sebut. Tapi dengan PAS ni kita ikat betul-betul. Kawan-kawan bersatu tu ialah kawan kita juga. Kawan kita juga. Ya. Tapi yang kita nak ikat betul-betul ni dengan Muafakat nasional. Muafakat nasional ini yang kita Dua parti terbesar Malaysia. Dua parti Melayu terbesar Di Malaysia. Satu 3.5 juta ahli, PAS 1 juta ahli. Kita akan, Datuk saya akan panggil mai lagi warung saya ni. Lepas ni ada apa-apa isu saya akan panggil. Kalau Datuk free, Datuk turun lah. Lepas ni kita minta ke kerajaan Malaysia. Tak ada masalah. Kalau nak tahu berapa? Mereka dapat Dia 600 dapat duit. 600 baru ni umum dah. Dan lepas tu kita minta siapa-siapa yang pesara tu, dia orang dapat 300 ringgit duit. Jangan lupa orang kampung semua ni. Ya. Kita akan panggil lagi Datuk Mak Maslan mai sini. Mai akan datang ni dalam warung maklum di sebelah maklum ni. Apa Datuk nak ada nak bukti apa? Ni boleh nak buat sebab. Tolong ni juga apa tu? Telur je telur.